Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Surah Al-Imran. Firman Allah, dan berpeganglah kamu semua dengan tali agama Allah, dan jangan kamu berpecah belah bercerai-berai. Dan ingatlah kamu akan nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu. Dahulu kamu bermusuh antara satu sama lain. Lalu Allah menjinakkan hati-hati kamu. Kamu menjadi orang yang bersaudara antara satu sama lain. Yang amat hormat Tan Sri Perdana Menteri dan dihormati pengarah program dan timbalannya, semua peserta, kalangan ilmuwan, para tetamu, hadirin-hadirat yang dirahmati sekalian. Perbincangan kita ialah tentang pencapaian, harapan dan cabaran. Gagasan Pakatan Nasional, Muafakat Nasional yang kita tubuhkan ini. Sebelum kita masuk dalam perbincangan tajuk itu, terlebih dahulu saya ingin kemukakan pendekatan yang perlu diambil. Dan kami telah melaksanakannya sehingga mencapai kejayaan yang dilihat sedikit sebagai pendahuluan. Kita berada dalam negara masyarakat majmuk, berbagai kaum dan agama. Sinonim dengan mesej Islam itu sendiri adalah untuk masyarakat majmuk. Ayat yang dibaca tunjuk Allah Ta'ala yang telah berjaya menjinakkan hati-hati manusia yang terlalu keras. Orang Arab Badui padang pasir, kaum Yahudi yang paling keras, membunuh nabi-nabi, berperang antara satu sama lain, sehingga dapat dijinakkan dengan petunjuk Allah Ta'ala. Melalui pelaksanaan hikmah bagaimana melaksanakan petunjuk Allah itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi mewujudkan sebuah negara masyarakat majmuk, mestilah kepimpinan negara kalangan yang paling berpengaruh dalam masyarakat itu. Oleh kerana Islam bermula dengan masyarakat Arab, walaupun mesej untuk seluruh dunia dan seluruh manusia, maka Nabi Muhammad SAW memulakan
gerakannya dalam masyarakat Arab terlebih dahulu. Menyatukan orang-orang Arab, Quraisy, Aus dan Khazraj. Quraisy yang datang dari Mekah membentuk kelompok Muhajirin. Aus dan Khazraj dari Madinah membentuk kelompok Ansar. Mereka disatukan terlebih dahulu dengan Islam. Disatukan mereka dahulu. Dengan dilaksanakan hijrah yang menjadi titik pertemuan di antara mereka, maka wujudlah suatu perpaduan di atas nama akidah dan iman, menyatukan Muhajirin dan Ansar, kalangan orang Islam dahulu, yang yakin dan percaya kemampuan Islam membawa mesej tak ada paksaan dalam agama dan adil untuk semua. Kemudian disertakan kalangan bukan Islam yang telah ekstrim. Kebetulannya Madinah mengandungi masyarakat majmuk. Orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Di selatannya Kristian Najran. Di samping terdapat orang Arab yang menyembah berhala. Mereka yang tidak ekstrem ini sudah bosan dengan peperangan yang berlaku, perpecahan yang tajam antara satu sama lain, antara mazhab agama, antara kabilah. Mereka mahu menyaksikan suatu perubahan. Walaupun orang Islam pada awalnya adalah minoriti, bukan Islam adalah majoriti. Tetapi orang Islam bersatu. Mereka punya kekuatan, identiti, manusia yang ada syakhsiyah, integriti yang tinggi dengan iman dan akhlak yang mulia. Dihormati oleh kalangan bukan Islam yang bersih naluri atau fitrahnya. Setelah ada penerimaan kalangan bukan Islam, dimeteraikan Piagam Madinah yang terkenal. Satu kontrak sosial yang paling awal dalam sejarah manusia. Menyatukan masyarakat majmuk dalam keadaan dibina Masjid Nabawi. Bukan saja masjid menjadi rumah ibadat, dalam masa yang sama menjadi pusat pentadbiran. Dibina pasar Madinah. Bahkan Madinah itu perubahan nama daripada Yathrib kepada Madinah. Sinonim dengan mewujudkan masyarakat Madani. Madinah Madani. Yang bertamadun dengan makna hadari. Menghadirkan manusia yang perlu memerlu di antara satu sama lain. Memerlukan kemajuan ilmu. Bukan hanya ilmu wahyu, termasuk ilmu kebijaksanaan manusia. Dibina pasar Madinah. Tempat bermuamalat, bergaul Islam dan bukan Islam. Apa yang menarik? Ramai kalangan bukan Islam masuk Islam, bukan dipaksa. Kerana mereka melihat perubahan yang sangat positif. Dalam masa yang sama terdapat kalangan bukan Islam yang rela berada di bawah pemerintahan Islam. Setelah disempurnakan dalam masa 23 tahun. Peringkat Makkiyah, Mekah dan Madaniyah, Quran disempurnakan, diwafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mesej Islam disambut oleh Khulafa' Rasyidin. Berlakunya tentangan dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Kuasa besar yang Islam melakukan futuhat. Perkataan futuhat berbeza dengan imperialisme, kolonialisme. Futuhat dengan makna pembebasan manusia daripada memperhambakan sesama manusia dalam keadaan tidak ada paksaan dalam agama. Dan Islam menghormati ilmuwan. Barangkali saudara-saudari baca bagaimana di Greece ahli falsafah dibunuh. Ada negeri yang arkitek dapat mencipta istana yang indah. Raja memotong tangan supaya tak buat istana lain macam dia. Dan banyak kisahnya. Kita baca sejarah Melayu sebagai hiburan. Bagaimana pemuda yang menasihat raja melawang todok dengan batang pisang dibunuh pemuda itu kerana dia bijak. Itu kisah penuh lara, tapi itulah gambarannya di masa itu. Islam menghormati ilmuwan. Dia terjemahkan segala ilmu berbagai bangsa ke dalam Islam. Dia masuk ruh Islamnya. Maka terciptalah tamadun Islam. Orang Islam yang pertama cipta bank. Orang Islam yang pertama mengetahui ilmu bius dalam pembedahan. Orang Islam yang pertama tahu gunakan cek. Bila kita baca hijrah Nabi SAW, kita sudah dengar Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi menugaskan Ali bin Abi Talib supaya memulangkan barang-barang yang disimpan di rumah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Mengikut kebiasaannya, apa salahnya Nabi ambil hal itu pergi ke Madinah, buat hijrah sama. Tapi dipulangkan pada tuan-tuannya. Kerana masyarakat Mekah termasuk yang bukan Islam percaya pada amanahnya Muhammad SAW. Dan rumah Khadijah adalah bank. Adalah bank. Di zaman Abbasiyah, salah seorang pemerintah, Saifuddaulah Al-Hamadani, membawa pasukan yang ramai anggotanya, mengadakan jamuan. Bila nak bayar duit, dinar dan dirham kena pikul. Lalu ditulis pada kertas supaya mengambil harganya di Baitul Mal. Ini pengenang cek yang pertama. Tak cukup masa nak cerita satu-satu. Banyak kisahnya. Tamadun barat yang ada pada hari ini adalah ciplak daripada tamadun Islam. Di mana penjajah barat yang menjajah tanah air kita bukan saja mengangkut hasil-hasil bumi, menawar rakyat diperabdikan. Dalam masa yang sama mereka memunggah buku-buku tulisan ilmuwan Islam dalam segala lapangan. Sampai sekarang pun masih simpan di London, di Belanda, di Jerman. Ilmu Islam dalam segala lapangan. Apabila mereka mencipta sains teknologi tanpa iman dan akhlak, menyebabkan kemusnahan dunia. Cipta senjata yang menjadikan manusia lebih ganas daripada binatang buas. Dalam sekejap mata, juta manusia boleh dibunuh. Orang Islam mencipta candu dan dadah untuk perubatan. Bila barang ambil tanpa akhlak dan moral yang mulia, dadah menjadi makanan. Tiap-tiap kampung ada doktor sendiri. Ini sejarah. Ada pun, saya ringkaskan, kejatuhan orang Islam selepas itu. Bila sudah lama memerintah, mereka lalai. Tak memajukan ilmunya.
Bukan dalam hukum agama menutup ijtihad. Karena dalam hukum Islam itu ada perkara sawabit. Perkara rukun, syarat yang tak berubah, halal dan haram. Ada perkara mutaghayyirat, iaitu mengalami perubahan situasi dan realiti. Di sini timbulnya perbezaan mazhab dalam Islam. Kerana ulama-ulama tinggal di negeri yang berbeza. Itu puncanya. Tapi perkembangan itu hilang di zaman mutaakhir. Di zaman kelemahan ini orang Islam berjaya dijajah oleh Barat. Negeri Islam dipecah dan diperintah. Berpecah sama sendiri. Dalam keadaan yang sangat lemah. Tetapi kami orang Islam percaya Islam dipelihara oleh Allah Ta'ala. Kita mesti balik pada Islam. Kita jadikan model di negara kita sendiri. Bila berlaku pilihan umum yang ke-14, berlaku keputusan pilihan raja yang tidak seksama dengan demografi penduduk. Kita menghormati masyarakat majmuk. Alhamdulillah orang Melayu Islam ni tidak rasis. Saya rasa dalam dunia ini paling tak rasis orang Melayu lah. Kan mereka sinonim dengan Islam. Sehingga Islam tu Melayu, Melayu tu Islam. Orang masuk Islam kata masuk Melayu. Sebab begitu sekali. Semangat inilah yang membolehkan keluarga Cina hidup di kampung Melayu. Keluarga India boleh hidup di kampung Melayu. Kemalangan sikit saja, tak besar. Tak macam negara lain. Ini sifat Islam yang ada pada diri kita. Maka kami mengambil pendekatan untuk menyatukan umat Islam dahulu. Kalangan kerajaan dan kalangan pembangkang. Sama-sama pembangkang mudah kerja. Masa itu. Kerajaan mungkin banyak hal-halnya. Kami kumpulkan PAS dengan UMNO. Injuk-injuk Islam. Maka diwujudkan muafakat nasional. Dengan muafakat nasional tidak buat perubahan. Mesti diajak mereka yang mahu buat perubahan. Digabungkan dengan rakan-rakan dalam kerajaan. Termasuk kalangan bukan Islam yang tidak ekstrim. Kerana untuk mewujudkan negara masyarakat majmuk tidak boleh menafikan kaum bangsa beragama yang ada di sini. Maka diwujudkan Perikatan Nasional. Inilah pencapaian kita. Dalam masa beberapa bulan, kalau nak cakap tentang pencapaian. Kita boleh menunjukkan perbezaan. Menteri-menteri dalam PS dulu, bukan saya nak pelakih. Bila disoal dalam parlimen, dia sebut ini kerajaan dulu. Dia tak jawab apa yang dia buat. Bila kita ambil alih, Alhamdulillah. Pencapaian dalam masa yang singkat ini sangat positif. Mendapat dukungan rakyat. Kemudian kita menghadapi COVID-19 yang sangat mencabar di seluruh dunia. Kita negara yang termasuk dalam paling berjaya menangani wabak ini. Alhamdulillah. Ini satu pencapaian. Perubahan dibuat melalui demokrasi berparlimen. Bukan pintu belakang, bukan tepuk atap. Tepuk atap tidak. Dia berparlimen. Melalui ahli-ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat. Dengan jumlah ahli parlimen yang cukup, kemudian mengikut raja, mengikut prinsip perlembagaan. Melibatkan agung, sultan, tuanku, melibatkan ahli-ahli parlimen. Mengikut proses demokrasi yang betul. Demokrasi yang tidak secara langsung. Di sana ada demokrasi langsung pilihan raya. Demokrasi tak langsung. Ini tak langsung melalui wakil-wakil rakyat. Ada orang kata lompat parti. Lompat ni ada lompat yang baik, ada lompat yang tak baik.
lompat menghadapi bahaya nak selamat, itu baik. Lompat terjun dalam bahaya, itu tak baik. Ini lompat untuk menyelamat keadaan. Dan berlaku satu perubahan. Sementara waktu kita mendapat dukungan rakyat melalui PRK satu demi satu. Kajian selidik yang dibuat, graf kita makin naik. Dan kita memerlukan mandat rakyat secara langsung. Memerlukan raya umum. Bila pilihan raya, PM lebih tahu. Apakah cabarannya? Cabaran yang kita hadapi ialah kepahaman rakyat terhadap perubahan. Ini sangat penting. Kalau rakyat tidak faham, susah kita nak buat perubahan. Dalam Islam disebut tafaqquh. Tafaqquh fid din. Memahami ilmu itu, bukan ilmu saja. Ada ilmuwan, tapi tak faham bagaimana nak mengalahkan ilmu itu. Ini satu bab. Kerana ada ilmu, tapi tak tahu, tak faqih mengalah ilmu. Jadi masalah. Dalam Islam ada fiqh aulawiyat, fiqh keutamaan, fiqh muwazanat, fiqh perimbangan untuk menilai sesuatu perkembangan. Ini sangat penting. Mereka yang belajar sains politik, bukan saja ilmu dalam buku, termasuk dalam lapangan. Memahami, nak menerjemahkan ilmu itu dari sisi praktikal kepada masyarakat. Ini sangat penting. Bukan syarah saja, ini sangat sulit. Kita memerlukan cabaran kepahaman, kepimpinan dan rakyat. Kepimpinan perlu faham. Kadang-kadang kepimpinan utama sebagai Perdana Menteri ada strategi dia. Strategi tak boleh dia sarah pada orang ramai. Ada kalangannya nak tahu detail, tidak boleh. Ini politik. Sebab itu Nabi kita Muhammad SAW boleh nak pergi ke utara. Operasi Khaybar yang terkenal. Waktu siang dia pergi ke selatan. Malam dia pergi ke utara. Supaya musuh tak tahu. Kerana hantu-hantu ramai yang merosakkan agenda. Termasuk cabaran luar. Yang masih ada semangat penjajahan. Kita saksikan Arab Spring yang berlaku. Arab Spring yang berlaku mencetuskan kesedaran untuk membuat perubahan, tetapi berubah pada perang proksi. Perang sama sendiri menjadi wakil kepada kuasa-kuasa besar. Kita tak mahu hal yang berlaku pada kita. Sebab itulah Malaysia tak ada Malaysia Spring. Tak ada Spring di negara kita. Sebab itu bersih satu kita ikut. Bersih dua kita ikut. Bersih tiga kita beri. Kerana perlu hati-hati dalam membuat perubahan. Agar kita jangan lebih laju pada lajak. Kalau laju pada lajak, kita tertungku. Cabaran bukan di dalaman, termasuk luaran. Apabila kita bukan sebuah negara besar. Kita negara yang kecil tapi paling strategik dalam dunia. Tempat laluan timur dan barat. Pertemuan kuasa besar. Dengan sebab itu, ini cabaran yang perlu kita tangani dengan bijak. Saya rasa itulah sekadar dapat saya sumberkan oleh kerana masa terhad. Mudah-mudahan dimanfaatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.